Abang kau kena COVID. Hello, ha? Mak kau kena COVID. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Ilyas. Macam itulah perbualan saya dengan beberapa orang rakan minggu lepas. Jadi kalau anda tengok bezanya PKP 2.0 dengan PKP 1.0 ialah 2.0 ni banyak yang terkena penyakit COVID-19 ni di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan saudara mara. Samalah macam saya, even kawan dalam grup WhatsApp pun ada juga yang kena penyakit COVID-19 ni. Jadi kebanyakan yang call saya tu mungkin diorang ni tak kritikal. Jadi KKM tak panggil diorang untuk datang ke hospital, kuarantin di hospital ataupun di mana-mana pusat kuarantin lah. Kebanyakannya yang saya lihat diorang ni kuarantin dekat rumah saja. Sebelum tu saya perkenalkan sikit lah tentang diri saya. Saya ni yang menyediakan servis sanitize dalam building, dalam rumah, office dan juga pekarangan lah. Ada few apartmen yang kita buat di pekarangan sahaja, di kawasan lobi, lift. Tapi video ni saya bukan nak explain banyak pasal apa yang saya buat. Saya nak explain kalau ada saudara mara yang terkena COVID-19, anda yang duduk satu rumah ni, apa yang anda boleh buat untuk mengekang ubat COVID-19 ni lah. Yang pertama sekali anda boleh buat ialah panggil kita orang datang untuk sanitize. Tapi pendapat saya ada kekangan lah dekat situ. Yelah, kita buat swab test dah 300, and then kita nak kuarantin lagi, ada cost juga untuk kuarantin. Yelah, cost makan apa semua. Jadi nak panggil kita lagi, duit lagi. Sebab kita orang ni memang pakai PPE sekali sahaja. Bila kita buat sanitize tu, kita pakai PPE sekali, kemudian kita buang. PPE kita takkan pakai dah atau recycle. Itu kita orang lah, tak tahulah kalau dekat luar ada yang recycle ataupun ada yang tak pakai PPE ke. Itu cara diorang. Cara kita orang memang akan pakai PPE. Sebab kita masuk rumah yang ada positif case tu pun ada, kita sanitize bilik yang ada patient dalam tu. Sebenarnya anda pun boleh sanitize sendiri, tapi anda kena tahulah bahan-bahan yang anda akan gunakan untuk sanitize. Anda boleh gunakan paling simple, bleach detergent ataupun Clorox. Dalam inti ni ialah sodium hypochlorite. Tapi anda kena ingat Clorox ni dia kena pakai kepekatan yang tinggi. Kenapa saya cakap tinggi? Sebab ada bahan yang kedua yang saya akan suggest sekejap lagi, yang dia punya kepekatan dia lebih rendah. Macam mana tinggi kepekatan dia? Lebih kurang 1 liter bleach ataupun Clorox sodium hypochlorite, tak kisahlah bukan jenama Clorox ke apa-apa ke, akan ditambah dengan 9 liter air. Jadi 1 liter dan 9 liter air. Itu sebenarnya tinggi lah sebenarnya. Dan saya tak suka guna Clorox ni. Yang pertama sebab bau dia kuat, dia ada bau. Dan yang kedua, dia korosif sebenarnya. Kalau kita buat pada besi ke apa, besi akan cepat karat. Bukannya tak boleh pakai, masih lagi boleh pakai. Cuma bila kita buat pada besi ataupun besi lah, apa-apa besi lah, maybe pemegang ke, besi pemegang ke ataupun besi TV ke, selepas kita dah buat kita dah spray ataupun lap dengan Clorox, kita kena lap atau spray pula dengan air bersih. Kita lap ambil kain dengan air bersih, kita lap lagi sekali supaya benda tu tak akan cepat karat. Kemudian yang ketiga, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh sanitize dengan alkohol. Contohnya macam alkohol ni 75%, anda boleh spray. Tetapi jangan buat satu ni lah. Jangan tutup pintu bilik dan spray dengan alkohol ni penuh satu bilik. Sebab alkohol ni dia flammable. Jadinya kalau penuh satu bilik dengan alkohol ni, kemudian tutup pula bilik tu, nanti akan ada risiko kawasan tu boleh meletup ke apa. Even ada sedikit spark pun, kadang-kadang dalam tu memang tak ada api pun, tapi maybe ada spark ke daripada plug ke, dia akan boleh mengaktifkan dan menyebabkan benda tu letup lah. So alkohol boleh pakai, tapi bukan untuk satu kawasan yang satu kawasan yang tertutup, dan bukannya spray macam tu. Jangan buat macam tu. Kemudian anda juga boleh pakai wipes yang antibakterial, bukan baby wipes, antibacterial wipes. Dia punya inti dia ialah macam-macam lah. Ni Xenoxy ethanol lah, macam tu lah. Yang ni pun boleh pakai juga. Ingat dekat sini ada dia tulis kill 99.9% of bacteria. Kenapa saya guna ni? Even saya sendiri pun, kita buat sanitizing kita akan guna ni juga. Sebab
bahan yang saya guna adalah water based, jadi kita tak boleh spray ke bahan-bahan elektronik ataupun plug. Contohnya kita tak boleh spray dengan solution saya tu. So kebanyakan tempat-tempat yang macam tu kita akan guna benda ni. Senang je. Yang ni just lap dekat plug, lap dekat komputer, lap dekat mana-mana lah bahan-bahan elektronik yang kalau nak pakai ni untuk handphone pun bagus juga. Dan yang kelima, saya rasa yang kelima ni yang paling best sekali. Saya rasa saya sukalah yang kelima ni. Dia ialah saya tak ada benda ni. Yang ni mudah didapati. Dia dalam harga dia dalam range RM10 ke RM17. So kita boleh pakai standby lah satu untuk orang yang kena COVID-19 tu, pegang, biar dia pegang ke, biar dia ada benda tu dekat dalam bilik, dia boring-boring, dia spray lah. Dia terbesin ke dekat satu tempat, dia spray lah dekat tempat tu. And then dia pegang tombol pintu ke, dia spray lah. So benda ni pun bagus. Kenapa bagus? Sebab dia macam reset. So kita spray, saya boleh kata dia sangat bagus sebab kita spray ni dia mudah. Lagi satu, kita spray ni secara berkala. Maksudnya kalau kita panggil orang datang untuk buat sanitize kat rumah, pada waktu tu sahaja rumah tu akan bersih daripada, InsyaAllah bersih daripada coronavirus. Tapi pada waktu-waktu yang lain, maybe selepas tu sakit tu, batuk ke apa, benda tu ada lagi. Jadi kalau kita beli benda-benda macam ni, dia akan lebih, apa kita kata, dia akan lebih efektif. Dan yang nombor 6 ni pun antara yang saya paling suka jugalah, sebab ini dia, NDP Airborne Disinfect So please whatever. Airborne disinfection. Sebab kalau ada keadaan mana macam teruk sangat, macam satu family tu memang kena virus positif satu rumah tu, saya akan pakai benda ni, saya akan buka, saya akan berlari cepat-cepat, buka benda ni, masuk dan terus lari keluar. Biar dia sekejap, dalam 30 minit, kemudian baru saya akan refine saya punya proses sanitizing tu kat tempat-tempat lain lah. Sebab yang ni kita boleh buat tanpa kita ada dekat dalam bilik tu lah. Kita biar je dia dekat dalam mana. Kalau anda boleh tengok, dekat sini saya buka dia punya penutup. Kat sini saya buka dia punya penutup, and then saya pusing ikut arah jam. Kemudian dah terbuka macam tu, cepat-cepat larilah. Dan yang terakhir sekali yang anda boleh pakai ialah chlorine dioxide tablet. Yang tu yang saya paling suka sekali sebab dah harga dia murah. Tapi kalau untuk kita yang buat surface sanitize ni, dia bagus lah sebab dia beli sekali banyak dan kita guna pun sekali banyak. Kalau anda yang buat untuk rumah ni, dia satu botol tu dalam 30 tablet ada, 50 tablet pun ada. Jadi saya anggarkan kalau anda gunakan untuk kawasan rumah pun, kita hanya guna lebih kurang 3 tablet sahaja. Yang satu tablet kita boleh dilutekan kepada 10 liter air. Kalau nak bagi pekat sikit pun boleh, dia kuat sikit. So 2 tablet kita dilute pada 10 liter air. Itu yang saya masukkan satu bahan yang lebih kurang pekat berbanding yang awal-awal tadi, iaitu Clorox. Dan kelebihan yang kedua, dia tidak korosif. Kita boleh tembak pada fabric pun tak ada masalah. Yelah, kalau Clorox kita takut kita tembak pada fabric nanti color akan turun ke ataupun luntur, macam tu lah. Kalau benda ni tidak, dia bau dia mild, bau dia tak kuat sangat, tetapi keberkesanan dia sangat tinggi. Ada kekurangan ke? Kekurangan dia masa handle tu. Masa handle tablet tu dia sangat pekat. Jadi bila dia dalam bentuk tablet, pakai glove, kena pastikan jangan hidu, pakai mask. Sebab saya pernah terhidu dan dia sangat menyengat. Sangat menyengat. Itu je lah yang saya nak kongsikan. Jadi saya harap video ni boleh memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Okay, untuk NDP Air Total, nanti saya boleh letak description ataupun saya letak nombor telefon dekat hujung video ni. So kalau nak, nanti boleh dapatkan daripada kawan saya lah. Kebetulan dia pun dah ada kat sini tapi dia malu sikit, dia tak nak masuk dalam kamera.